Kita dah letakkan di situ nama tamu kita yang berbahagia, Datuk Dr. Ismail Sagap, pakar pembedahan colorectal, maaf saya, dan juga pakar perunding kanan, juga merangkap pengarah perubatan Pusat Pakar UKM untuk tamu sebagai tamu kesihatan kita hari ini. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Ceria Datuk kan? Awal sangat datang hari ni sebenarnya. Jadi bila dah datang awal tamu, macam-macam lah si Pian dengan Hadari tanya. Macam-macam kita tanya siap-siap dah. Tapi satu situasi yang membimbangkan lah Datuk, bila kita cerita tentang kanser kolon secara umum, dan juga lebih spesifik pada kanser kolon ni, tentang bagaimana kalau Datuk kongsikan tadi off air, dia dah memintas lung kanser paru-paru untuk lelaki, dan di bawah kanser payudara untuk wanita. Dan ia melibatkan sistem penghadaman kita, makanan yang kita makan hari-hari Datuk. Dan dia merebak dengan cepat sebenarnya. Mungkin awal ni jom Datuk boleh perkenalkan dan kongsikan sikit tentang apa itu kanser kolon dan rektum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pian dan Hadari. Mungkin tak lewat nak ucap selamat Hari Raya kepada semua. InsyaAllah, sebab lagi masih dalam Syawal tu. Alhamdulillah. Terima kasih kerana jemput saya pada pagi ni. Kalau nak bercerita tentang kanser usus lah, seperti yang saya dah ceritakan sedikit tadi, kita merujuk kepada kanser usus besar. Usus kecil ni adalah untuk serapan makanan. Usus kecil. Jadi jarang kita dapat kanser usus kecil. Mungkin dalam kadar 5% saja daripada semua kanser usus adalah tergolong dalam di bahagian usus kecil. Dalam erti kata 95% ni usus besar. 95%. Jadi usus besar. Jadi mengikut perangkaan, bolehlah dikatakan terkini, kanser usus besar ini semakin meningkat di Malaysia. Dan seperti yang Pian katakan tadi, bagi golongan lelaki, dia mungkin yang nombor satu lah. Bebanan tu nombor satu di Malaysia. Kalau di wanita pula, dia jatuh nombor 2 selepas kanser payudara. Jadi kalau digabungkan wanita dan lelaki, mungkin saya rasa dia boleh melangkau lah. Dia boleh menang daripada kanser payudara. Dahsyat juga tu. Itu nisbahnya dan juga bagaimana seriusnya juga. Biasa kita dengar tahu-tahu je seseorang individu, sama ada keluarga kita ke kawan kita tu dah tahap yang membimbangkan dan terlibat dengan kanser usus pula tu. Dan mungkin awal ni Datuk boleh kongsikan, difahamkan kanser ni juga turut disebut sebagai bowel cancer. Bowel cancer. Bowel tu maksudnya usus lah. Usus lah kan. Dan jadi makan makanan yang kita makan. Betul. Mungkin Datuk boleh kongsikan, ramai pendengar nak tahu ni, macam mana cara nak tahu yang kita ni ada kanser sebenarnya. Ya Allah. Adakah cukup dengan medical check up Datuk? Allahu Akbar. Sebenarnya apa-apa penyakit pun dia ada gejala dia. Jadi simptom dia. Kebanyakan kanser usus ini dikesan melalui beberapa gejala lah. Antara gejala yang penting ialah bila buang air besar tu berlaku perdarahan. Jadi bagi rakyat Malaysia ni, kita pun di UKM ada buat kajian soal selidik. Bila berlaku perdarahan, bila buang air besar tu, dia orang ambil mudah. Ambil mudah sehingga apabila kita detect kanser tu, kebanyakannya daripada gejala yang mula-mula tu dah lebih 13-14 minggu. Daripada gejala perdarahan tu. Jadi dia ambil mudah. Semuanya dianggap, ini buasir. Ini buasir. Ini apa yang aku makan semalam. Tapi itu adalah tanda-tanda besar lah. Symptoms yang major bagi kanser usus besar. Antara lain adalah bila buang air besar tu ada lendir keluar. Atau sekecil simptom seperti berlaku perubahan tabiat. Contohnya kita kalau buang air besar tu 1 hari sekali.
Tiba-tiba dalam minggu ni kenapa 3 kali Kerap sangat, satu hari. Ataupun biasanya lembut, sekarang ni dah jadi lendir, cair, ada darah sikit. Itu tanda-tanda dia lah. Jadi kalau kita ambil berat terhadap gejala-gejala yang sedemikian, kita dapatkan pemeriksaan awal, jadi dapat dikesan awal dan dapat ditangani awal. Gitu. Dan satu lagi ialah maknanya kehilangan berat badan secara tiba-tiba dan kita tak ada diet, tak ada exercise. Kita tak ada diet, tak ada exercise, tiba-tiba je berat badan ni hilang secara signifikan. Tiba-tiba jatuh merudum. Itu juga adalah tanda-tanda lah. Tanda-tanda. Dia ada rasa sakit tak, Datuk? Maknanya di kawasan perut, kalau kita abdomen tu, rasa sakit tu dah hampir terlewat dah tu. serius ke? Yeah. Maksudnya dia tak ada rasa sakit pun. Gitu. Tu yang Datuk kata tadi. Maknanya bila kita buang air besar, kita rasa macam biasa, ni rutin kita, macam ni lepas apa yang kita makan semalam dan sebagainya. Cuma kalau ikutkan yang sihat ataupun yang baik rutin untuk buang air, Datuk, berapa kekerapan sehari kalau secara normalnya sepatutnya sehari sekali. Secara normalnya lah. Sehari apa yang kita makan semalam tu patutnya hari ni selepas 24 jam tu kita buang lah. Tapi macam mana kita nak bezakan tu dengan ni keracunan makanan? Kadang-kadang kita bila yang pelik-pelik berlaku, kita akan rasa ni aku silap makan ni, makan benda-benda yang pelik-pelik, jadi keluarnya pelik-pelik. Keracunan makanan ni simptom dia agak acute dan dia bersifat sementara lah. Maknanya kita makan sekarang, beberapa jam kemudian dia jadi perubahan tu, dia jadi diarrhea, dia jadi cirit berit. Yang itu kita bolehlah nak salahkan apa yang kita makan tu. Tapi yang dimaksudkan dengan gejala kanser ni, dia berterusan. Bila berlaku perubahan tu, dia berterusan, tak berhenti pula. Biasanya keracunan ni selepas 24 jam, 48 jam dia seharusnya dia okey lah. Jadi yang ini dia berterusan. Lepas tu kita pun malu nak pergi cek. Nanti doktor cek, doktor masukkan skop dekat bahagian usus. Jadi kita pun adalah faktor-faktor malu tu. Jadi itu yang jadi dia lewat dan mendapatkan rawatan. Itulah. Banyak nak tanya pasal malu ni. Itulah, dan adakah kerana malu itu juga menjadikan punca kanser usus atau kanser kolon ini tinggi kesnya di dia ikut pengalaman itu bukan sahaja pengalaman saya. Kita ada buat penyelidikan dan soal selidik di UKM. Antara faktor yang menyebabkan kelewatan ialah faktor yang pertama sekali ialah ilmu pengetahuan tak ada tentang perkara itu. Yang kedua ialah faktor malu lah. Faktor tidak ambil kisah. Itu. Yang ketiga ialah faktor umur lah. Macam orang tua-tua ni, bila dia ada benda-benda macam tu, dia kata aku dah hidup dah lama ni, benda macam ni perkara kecil aja. Jadi dia sebenarnya multifaktorial lah. Kenapa berlaku kelewatan dalam mendapatkan rawatan. Yang keempatnya ialah takut lah. Takut kepada pemeriksaan, takut kepada endoskopi, takut kepada fakta yang dia ada kanser. Takut kepada kemoterapi. Itu faktor-faktor apabila lewat lah kan. Okey, jadi baik. Sekejap lagi kita akan tanyakan lebih lanjut lah tentang faktor-faktor dan adakah keturunan juga menjadi salah satu punca dan faktor, dan juga makanan gaya hidup kita mungkin ambil. Jadi kita nak tanya kejap lagi lah. Makan nak cepat je semua tu sekarang ni kan. Jadi kita akan ajukan soalan berikutnya, dan anda juga boleh ajukan soalan kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Ismail. Pagi ini menerusi WhatsApp kita 0112900404. Di talian juga boleh, Hadari. 0362051515 yang penawak tu 1500 ataupun yang sekarang ni sedang tonton live di Facebook, boleh ajukan soalan di Facebook kita. Ataupun di Instagram kita, insyaAllah. Berehat seketika kembali selepas ini di Warna Pagi, IKM FM, pilihan utama anda. Mak,
suka nasihat anak-anak cucu-cucu mak teh. Jaga kesihatan. Badan kita ni nak pakai lama. Yang paling penting, amalkan jus kurma hidayah keluaran Serai Mazhab Trading. Bagus jus kurma hidayah ni untuk kecergasan minda dan fizikal. Jus kurma hidayah ni kegunaan harian untuk menambah tenaga. Lelaki, kanak-kanak, wanita sebelum dan selepas bersalin pun memang sesuai. Jus kurma hidayah, jus untuk semua. Hubungi Serai Mazhab Trading 012-784-8364 012-784-8364. Terbaik untuk anda. IKIM akan menganjurkan bengkel pengurusan emosi dalam organisasi pada 24 hingga 25 Julai 2017. Kemahiran ini amat penting buat warga kerja kerana emosi yang tidak diurus dengan baik boleh menjejaskan atau mengurangkan produktiviti serta prestasi sebagai seorang pekerja Muslim. Bertempat di Kin Rara Resort Puchong, dalami kemahiran pengurusan emosi dengan suasana yang eksklusif, nyaman dan menenangkan. Dengan pengisian rohani dan saintifik yang praktikal, peserta bukan sahaja dapat memacu kecemerlangan diri tetapi juga organisasi. Untuk pendaftaran, hubungi 03-6204-6326 atau 01-2497996. Layari www.ikim.gov.my untuk memuat turun brosur untuk keterangan lanjut. Cik, kamu dah beli belah untuk raya? Dah, siap saya belikan untuk mak dan ayah sekali. Wah, kayanya. Saya guna kad kredit iBank Rakyat lah. Lebih banyak saya belanja, lagi banyak dapat pulangan tunai. Oh ya ke? Kalau gitu, belikan untuk Liza sekali lah. Ha? Siapa perlu, kami bantu. Mohonlah kad kredit I dan kad debit iBank Rakyat melalui kempen Ceria Beraya dan berpeluang memenangi hadiah lebih daripada RM280,000. Layari www.bankrakyat.com.my. Katalog terma Bank Rakyat, bank pilihan anda. Satu ayat Quran ada menceritakan bahawa yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari kiamat akan ada orang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya putih berseri-seri. Ada sebahagian kelompok pula dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam melegam seperti dibakar oleh api neraka. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara tanda-tanda wajah-wajah yang berseri-seri ialah dalam Al-Quran menyebut tentang fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajah-wajah mereka ternampak, terserlah wajah-wajah tanda-tanda orang yang sujud sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila kita duduk dengan orang solat, duduk dengan orang beriman, duduk dengan orang mendirikan solat dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita rasa tenang. Dan kalau kita nak orang rasa tenang apabila melihat wajah kita, sama ada di dunia maupun di hari akhirat, maka kita dirikan salat. Kerana ini disebut dalam Quran, tak kiralah sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Walaupun sebahagian ulama mengatakan wajah yang berseri-seri itu adalah di hari akhirat. Tetapi kalau kita duduk di dunia ini, kita sendiri menyaksikan berapa ramai orang-orang yang saleh, orang yang mendirikan salat, para salihin, para ulama. Bila kita memandang wajah mereka, datang wujud rasa ketenangan untuk kita melihat wajah mereka. Inilah Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Semoga kita memberikan ketenangan kepada orang lain dalam keadaan kita mendirikan salat. Mau dengar IKIM FM? Di Lahad Datu 107.3 FM. Dengar ya bah? Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama kami di Warna Pagi yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Mari laksanakan ibadah korban anda tahun ini bersama Islamic Relief Malaysia bermula RM390 dan merentasi sempadan 33 buah negara termasuk Syria, Afrika dan Malaysia. Korban anda, harapan mereka, hubungi 0389263434 atau layari islamic-relief.org.my untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Alhamdulillah, kesihatan hari ini membicarakan tentang kanser kolon. Kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ismail Sagap. Ya, alhamdulillah. Pakar pembedahan kolorektal, merangkap pengarah perubatan Pusat Pakar UKM, Datuk. Bila cerita tentang tadi tu korban tu kan, saya terfikir, itulah. Betul ke orang kata kalau makan sate, daging bakar, apa yang bakar-bakar ni juga menjadi salah satu faktor kanser. Ataupun makanan segera kan, Pian kan? Ya, proses food juga, Datuk. Ada kaitannya. Sememangnya ada kaitannya, tapi belum dapat dibuktikan kaitan langsung lah. Tapi mereka yang mengamalkan pemakanan cara barat lah ya, high fat diet, kemudian red meat yang dibakar, sate, burger, apa lagi, steak, ini yang grill tu semua jadi berisikolah untuk dapat colorectal cancer. Mungkin kalau kita pandang di sebelah sini pula, kalau mereka yang mengamalkan ulam-ulaman, banyak sayur-sayuran, high fiber diet,
risiko dia ada kurang lah sedikit. Jadi kita pun dalam bidang perubatan kita menggalakkan untuk bersederhanalah dalam western food ni. Dan kita galakkan untuk kembali kepada ulam-ulaman, vegetables, betul fiber lah. Ada orang kata kalau pengambilan protein yang lebih pun boleh jadi faktor juga ya. Macam mana Datuk? Itulah protein yang bagaimana cara diselenggarakan. Maknanya kalau kita rebus daging-daging, insya-Allah risiko dia ada kurang sedikit. Tapi kalau kita bakar terlebih-lebih ni, yang panggang lebih-lebih ni, dia mungkin ada sedikit tinggilah. Walaupun kita tak tahu sebab musabab yang sebenarnya, tapi kita boleh nampaklah kaitan dia. Macam tu. Itu yang ada orang sebut daging putih, daging merah tu pun ada juga kaitan-kaitan dan perlu kita ni hari-hari raya ni. Sederhanalah sikit sarapan pagi open house, tengah hari open house, petang open house, malam open house lagi itu satu. Setiap meal ada sate. Betul Datuk. Okey Datuk, pagi tadi kami ada sembang lah tentang pengambilan ulam-ulaman. Ramailah pun pendengar kita ni kongsikan, kami ambil ulam ni semua favourite lah katanya. Ulam tu kalau kata kita ambil, adakah salah satu perkara yang baik untuk mengelakkan kanser? Kanser kolorektal ni. Ya. Bagi pendapat saya, jawapan dia seharusnya lah. Dia adalah sesuatu cara pemakanan yang agak elok bagi kita mengelakkan kanser kolorektal ni. Macam nenek moyang kita dulu. Kan? Antara cara lah. Itu cara dia lah. Nanti hujung nanti kita cerita lebih lanjut lagi apa cara untuk kita boleh mungkin kawal ataupun elakkan kanser kolon ini. Cuma Datuk mungkin boleh ceritakan sikit antara punca dan faktor lain selain daripada tadi makanan. Adakah keturunan juga boleh menjadi faktor? Memang dalam colorectal kanser ni ada kurang lebih dalam 10 atau 15% yang disebabkan oleh faktor keturunan. Maknanya dalam keluarga dia atau dalam keturunan dia diturun-temurunkan penyakit ni. Diturun-temurunkan penyakit ni. Sehingga kebanyakan, hampir keseluruhan kanser kolorektal ni, asal usul dia adalah ketumbuhan kecil yang dinamakan polip. Colonic polyp ataupun kita namakan colorectal polyp. Datuk macam mana nak jadi Datuk nak cari kat Google? POLYP. Polip. Mungkin pendengar boleh cari jugalah apa itu polip sebenarnya. So ini memang semula jadi ada lah. Jadi polip ni dikatakan kanser ni dia asal daripada polip ni. Polip ni dia boleh jadi benign atau tidak berbahaya atau bukan kanser, dan dia boleh jadi kanser. Jadi bila kita trace balik kanser ni, kita dapati kebanyakannya asalnya daripada polip ni. Dan ada satu penyakit yang manusia ada lebih daripada 100 polip dalam ususnya. Lain orang lain jumlah polipnya tu. Kalau you ada satu aja, dia tak ada kaitan dengan faktor keturunan. Tapi kalau you ada lebih daripada 100 polip ni, dia ada faktor keturunan kat situ. Kalau you check balik keluarga dia, hampir separuh daripada keluarga dia akan ada polip yang banyak ni. Dan polip yang banyak ni, penyakit ni dinamakan familial adenomatous polyposis. Maknanya FAP. Familial adenomatous polyposis. Maknanya you ada lebih daripada 100 polip dalam you punya. Dia tumbuh disebabkan faktor genetik. Dan ketika dia tumbuh tu, dia masih lagi bukan kanser. Tetapi bagi golongan yang sebegini, yang ada separuh dalam keluarga dia ada ni polip ni, apabila dia sampai ke umur 30 atau 40 tahun, hampir 100% akan dapat kanser. Jadi apakah yang perlu dilakukan oleh keluarga ini? Jadi risaunya pada waktu sekarang ni, di zaman sekarang ini, kalau kita dapat detect,
kita akan bagi dia counselling. Baik. Dan cara terbaik untuk kita elakkan dia, maknanya dapat kanser tu sebelum umur dia 30 tahun tu, kita kena buang dia punya kolon, bukan dia punya polip. Sebab Kolon terus ya? Ya, sebab akan tumbuh lagi banyak, lebih dia dah ada 100. Akan tumbuh lagi sampai berkapet-kapet polip dia. Allahu Akbar. Maksudnya dia akan mengganggulah sistem Ya, dia mengganggu, dia ada banyak lendir, dia ada perdarahan. Tapi yang paling kita takut sekali kanser. Maknanya tu tadi tu bukan buang kolon tu pada usia awal tu bukan rawatan kanser, tapi satu nak prevent lah, dia daripada dia dapat kanser. Sebab kalau dah dinamakan kanser, dia punya sifat atau tabi'i dia boleh merebak ke otak, merebak ke hati, merebak ke paru-paru, tulang, merata-rata dia merata-rata lah. Ya. Itu dia. Jadi mungkin ada banyak yang nak ditanyakan kepada Datuk sekarang ni. Mungkin anda boleh kongsikan. Di WhatsApp kita ataupun di Facebook tadi ada yang bertanya, Emily Rose, adakah kesukaran untuk buang air besar adalah satu tanda awal kanser ni, Datuk? Dan satu lagi soalan, adakah bagus jika kita selalu bergantung kepada sirap laktos? Yalah, sirap laktulus tu adalah penyakit untuk sembelit. Rawatan, bukan penyakit, adalah rawatan untuk sembelit. Dan sembelit ini maknanya dia kata sukar untuk buang air besar ni. Memang adalah merupakan salah satu bentuk gejala kepada kolon kanser. Tetapi mereka yang dapat sembelit ni, dia bukanlah sesuatu yang awal gejala dia. Mungkin kanser tu dah besar dan menyumbat. Mungkin kanser tu dah besar dan menyumbat. Tapi tanda awal tu yang macam saya sebutkan tadi, perdarahan, lendir dan sebagainya lah. Tapi kalau dia sembelit ni mungkin agak sedikit terlewat lah. Dah terlewat ya. Saya risau ayat tu. Apa dia? Terlewat tu. Sebab tu kena awal-awal lagi kalau dah nampak. Kalau dia disebabkan oleh kanser lah. Baik. Kalau sembelit ni ada berbagai-bagai benda, apa yang kita makan pun boleh sembelit juga. Kadang-kadang kalau kita ada hernia pun boleh sembelit juga. Kalau kita ada penyakit-penyakit lain pun boleh sembelit juga. Baik Datuk, mungkin kalau pendengar-pendengar kita ada adik-beradik ataupun ada abang atau kakaknya yang ada pernah kena ataupun pernah ada kanser kolon ni, adakah wajar dia perlu pergi ke pemeriksaan? Ini satu soalan yang amat baik. Ini dinamakan opportunistic screening. Maknanya kita ambillah peluang ni. Bila Allah dah tunjukkan kepada kita, dalam keluarga kita ada seorang. Baik. Jadi kita mempunyai risiko yang agak tinggi berbanding dengan orang lain untuk dapat kanser. Jadi itu adalah salah satu tanda untuk kita pergi cepat-cepat buat screening terhadap diri kita. Kita panggil opportunistic screening. Screening tu bukanlah sekadar ambil darah dan cek berat badan, bukan ya? Kalau opportunistic screening ni biasanya kita galakkan untuk colorectal cancer. Kita cek najis, kita buat endoskopi dan periksa darah sekali. Untuk pastikan kita pun bebas daripada colorectal cancer ni. Baik. Datuk, kalau kita tahan kencing atau air kecil, risiko batu karang. Kalau kita tahan air besar, adakah ia juga membawa risiko? Adakah boleh menyebabkan? Biasanya kita menahan kehendak tabi'i alami tabi'i yang normal jadi tidak ada kaitan. Biasanya kita tahan ni disebabkan faktor-faktor kita malu dengan masyarakat, kita tidak berada dekat dengan toilet, atau kita tengah driving, kita tahan. Tetapi yang seelok-eloknya janganlah tahan sangat. Kan? Jadi dia mengundang kepada masalah lah. Janganlah buat Roblox tu pula ya. Tapi saya rasa tidak ada kaitan kalau kita menahan dengan kanser. Belum dapat dibuktikan lagi lah. Okey. Baik, insyaAllah. Senang sikit. Tapi jangan tahan-tahan. InsyaAllah anda boleh terus ajukan soalan kepada yang berbahagia, Datuk Ismail, insyaAllah, untuk berkaitan dan fokus kita hari ini perbincangannya pasal kanser usus, kolon dan rektum, yang juga sangat membimbangkan. Kalau tadi kita dah cerita tentang simptom, ada lagi simptom-simptom lain yang Datuk mungkin nak kongsikan? Gejala-gejala kehilangan berat badan secara mendadak.
Oh, Yang maknanya ni- kita yang- tak boleh feeling rasa macam ada slim dah sekarang. Tiba-tiba kurus Maksudnya tak selain daripada kencing manis tu ada juga faktor Ada. ni. Ada. Kalau kita tak ada kencing manis dan kita tidak ada diet dan kita tak ada exercise, Ya. tiba-tiba berat badan Turun mendadak. Turun mendadak. Ya. Jadi itu salah satu tanda-tanda besar dia lah. Jangan pula seronok je kata berat badan aku dah turun katanya. Oh, ya Allah, takut-takut kanser. Aduh, na'udzubillah. Baik, itu gejala, punca dan rawatan. Kejap lagi kita akan sambung dan anda boleh terus sambil-sambil dengarkan dan juga tonton secara live di Facebook kita ni. Ya. Ajukan soalan anda kepada yang berbahagi Datuk Ismail untuk perbincangan kita pagi ni. Kita berehat sekejap, Datuk dan sahabat-sahabat pendengar dan penonton sekalian. Ya. Kami akan kembali. Hubungi terus 036205 untuk sebarang soalan. Ya, dan teruskan hantar soalan anda juga di WhatsApp kami 01129004 Terus dengar Warna Pagi. IKIM FM, pilihan utama anda. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. Las berhasiat susu penuh nikmat, nak sekotak minta pada emak. las bukan saja untuk si anak, Kalau emak nak minta pada bapak. Las susu kambing la 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 la, las susu kambing, las susu kambing la 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 la, Las susu kambing. Assalamualaikum Tuan Haji Ismail. Perniagaan maju, syarikat dah berjaya. Apa lagi yang dimenangkan tu? Waalaikumsalam Omar. Walaupun dah berjaya, aku ni memikirkan dah ke aku mengikut dan memenuhi panduan serta syariat Islam dalam melaksanakan tanggungjawab menguruskan organisasi ni. Oh, dalam hal ini mungkin IKIM dapat membantu. IKIM akan menganjurkan bengkel Makosid Syariah aplikasi dalam organisasi pada 1 hingga 2 Ogos 2017 bertempat di Kinrara Resort, Puchong. Dalami dan fahami aplikasi Makosid Syariah agar pemeliharaan hak dan pelaksanaan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Untuk pendaftaran hubungi 03-6204-6326 atau 01-249-7996. Untuk keterangan lanjut tentang bengkel Makosid Syariah aplikasi dalam organisasi, layari juga www.ikim.gov.my. IKIM FM, pilihan anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Warna Pagi berkisarkan tentang kesihatan hari ini. Topiknya ialah kanser kolon. Dan Alhamdulillah. Dan Pian, kita mengalu-alukan juga pemanggil kita Datuk, untuk kita sama-sama dengarkan apa perkongsian ataupun soalan daripada Makcik Aini di Ampang ni. Silakan. 20 tahun. Makcik buang air seminggu sekali. Ataupun 9 hari sekali. Tak mau berak hari-hari. Macam mana nak buat 20 tu? tahun. Dah begitu 20 Datuk. tahun. Mungkin Datuk boleh Dah, bantu. dah 20 tahun buang air besar seminggu sekali atau 9 hari sekali. Memang ada gejala ni. Ini dinamakan chronic constipation ataupun semelit yang kronik. Antara penyebabnya pada kebiasaannya penyakit yang sebenarnya demikian, dia bukanlah
kanser, dia penyakit usus. Penyakit pergerakan usus, perjalanan usus. Tetapi gejala yang macam ni perlu disiasat. Takut ada kanser. Tapi dah lama juga tu, berlarutan 20 tahun kan. Jadi pada umumnya ini penyakit yang benign, ini penyakit yang tidak berbahaya, bukan kanser lah. Tetapi ini adalah salah satu gejala yang perlukan pemeriksaan segera dan pemeriksaan menyeluruh. Betul. Takut ada kanser. Maksudnya kena bersedia pergilah cek. Kena pergi check, screening kena kan. pergi buat screening. Baru tahu juga lah ataupun diagnose lah, insyaAllah. Seterusnya kita ada Puan Siti Nur. Kita dengarkan pula soalan dari Pulau Pinang. Silakan. Assalamualaikum doktor. Saya Puan Siti Nur dari Pulau Pinang. Saya ingin buat pertanyaan. Saya berumur sekarang 63 tahun. Saya mengalami masalah gastrik yang lama. Semua saya sudah dapat rawatan pakar. Selama 20 tahun saya makan ubat bermacam-macam jenis, tetapi tidak sembuh dan ada masalah indigestion. Saya ingin bertanya kepada doktor tentang masalah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor. Ya, terima kasih Tuan Siti Nur. Masalah gastrik ni ia adalah bukan usus, saluran penghadaman di peringkat atas, di peringkat perut. Di peringkat perut. Tapi ada disebutkan tadi dia tak baik-baik dan dia berlarutan sehingga bertahun-tahun. Dan ada disebutkan tadi dia dah jadi indigestion. Itulah. Jadi indigestion ni pun adalah salah satu tanda colorectal cancer. Jadi walaupun indigestion ni, gastrik ni, dia punya saluran tu di tempat lain, kita akui dia kadang-kadang sukar nak rawat. Tapi biasanya kalau pergi pada doktor akan buat pemeriksaan. Usus besar pun dia periksa sekali. Kena cek sekali lah. Jadi kita akan cek seluruh saluran penghadaman dia. Yang mana yang gastrik tu kita sekarang ni bukanlah pembedahan. Yang mana yang ketumbuhan seperti polip tu pembedahan lah. Ataupun rawatan endoskopi, therapeutic endoskopi. Jadi kenalah buat pemeriksaan menyeluruh. Kalau rasa sebu-sebu, rasa macam tak hadam macam makanan yang kita makan dan berlarutan lama, kena periksa. Ramai juga yang bertanya soalan. Banyak ni. Bolehlah kita raikan soalan itu, insyaAllah. Kemudian lagi Tengku Zara dari KL. Silakan. Soalannya, I had all those symptoms. Lepas tu saya pergi klinik kerajaan and I told them that I lost weight. They didn't bother to check me. So lepas tu I went to the weight loss, tapi dia buat endoskopi, colonoscopy and semua tu pun dia kata it was only H. pylori. So I was admitted, dia kata it's a bacteria. That was in the fasting month, baru lagi. Tapi sekarang ni I still feel macam perut tu bloated. So I want to check with the doctor whether I should go again and do the check up or not, because tapi my weight dah naik sikit 1 kilo balik lah. When during the season I lost 3 kilos within 1 month. So nak tanya doktor whether I should go again and do a follow up or not. Okey, terima kasih Tengku Zara, terima kasih. Dia ada masalah H. pylori dan masalah ini dia rasa adalah sedikit sembuh dia bila dia dapatkan rawatan dan dia dah buat endoskopi dan dia dah clear. Kalau endoskopi tu dah clear, kita boleh safely kata yang dia tak ada kanser. Lagi setahun lagi pun tak payah buat endoskopi pun tak apa. Tapi mestilah dibuat oleh pakar. Endoskopi tu dibuat oleh pakar atau pakar usus. Sama ada dia perlu pergi follow up, saya rasa perlu. Dia kena follow up pasal simptom itu tak habis lagi. Tak habis lagi. Tapi adakah dia perlu buat endoskopi lagi? Kalau dah buat dan confidently pakar kata memang tak ada kanser. Memang tak ada. Mungkin dalam masa setahun lagi dia boleh tidak buat.
boleh tidak buat yang endoskopinya. Endoskopi lah. Yang jumpa doktornya kena tekun lah, kena kan? taat lah. Biasanya kita akan bagi appointment setiap 3 bulan untuk datang jumpa doktor dan kita akan assess symptoms ni, H. pylori ni. Kalau doktor rasa masalah tu lebih memerlukan pemerhatian yang lebih rapi, kita bagi sebulan sekali jumpa doktor. Tapi yang endoskopinya kalau dah clear, mungkin 1 tahun lagi kita boleh check balik lah. Datuk. Itu cerita tentang endoskopi. Dan ada satu soalan di WhatsApp, Datuk. Sahabat kita ni bertanya, boleh ke kalau pengidap kanser, maknanya dia dah diagnose kanser, mencari perubatan tradisional kerana tak sanggup melalui kemoterapi? Okey, kalau tanya saya, memang boleh kalau terbukti rawatan tradisional itu berkesan. Saya tak belajar yang bab tradisional ni. Yang saya belajar perubatan standard dan perubatan moden. Dan kebanyakan rawatan kita ada bukti-bukti dia. Jadi kalau yang bertanya ni dia confident dan yang pemberi rawatan alternatif lah, bukan semestinya tradisional, rawatan alternatif, dan dia boleh buktikan yang rawatan dia berkesan secara saintifik, maka silakan. Kita di perubatan moden tak ada masalah dengan benda itu. Cuma dalam masyarakat kita ni, kita ada, boleh dikatakan dua jenis perubatan lah. Satu perubatan yang moden, yang standard hospital, kesihatan ni. Kemudian satu lagi rawatan alternatif ni. Problemnya ialah kita tak ada masalah dengan orang nak ambil kedua-duanya sekali serentak dan sebagainya. Cuma yang ada masalah ialah bila mereka pergi ke rawatan alternatif ni, selalunya rawatan moden diberhentikan. Ditinggal terus. Diberhentikan. Jadi saya berhati-hatilah. Kalau kita nak go ke pathway yang itu, kita perlu berhati-hati dengan perubatan moden ni. Perubatan moden ni adalah perubatan yang terbukti dan ada bukti-bukti yang sah dari segi saintifik yang rawatan ini berkesan. Dan ada kajiannya, research. Dan ada klinikal lah tu, dah ada terbukti. Dan ini rawatan berinsuran. Berinsuran. Jadi rawatan tradisi kalau ada insurannya, kalau ada bukti-buktinya, kalau ada research-researchnya, silakan, tak ada masalah. Ya, betul. Baik, masya-Allah. Itu tentang perubatan dan pengubatan. Ada satu soalan yang baik juga daripada sahabat kita di WhatsApp ni tu. Apa beza buasir dan kanser kolon? Sebab buang air besar, berdarah. Macam mana nak tahu tu? Saya ni bukan pakar bahasa tapi daripada pesakit-pesakit saya, buasir ni asalnya dari bawasir. Mungkin bahasa Arab lah ya. Dia adalah satu penyakit atau satu fenomena yang berlaku di kawasan dubur. Dan dia juga menyebabkan perdarahan, kesakitan, lendir dan sebagainya, dan dia bukan kanser. Dia di dubur saja, dia bukan di kolon dan bukan di rektum. Kolon ni usus lah. Kolon ni usus. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan buasir. Dia adalah penyakit benign. Dan dia you rawat slow and steady pun tak apa. You tak operate pun tak apa, operate pun boleh. Tapi yang kanser ni, dia adalah ketumbuhan. Dia adalah ketumbuhan. Dan dia merebak. Dan dia boleh sentiasa tumbuh dan tak kecut-kecut sampai menyebabkan seseorang meninggal. Jarang sekali orang yang kena buasir ni dia meninggal. Jadi pesakit dia confuse sebab kedua-duanya menghasilkan lendir, kedua-duanya menghasilkan perdarahan. Najis yang berdarah. Jadi masyarakat kita rata-rata menganggap perdarahan dan lendir ni adalah buasir. Itu satu tanggapan yang salah. Kita kena menganggap gejala ni kanser dulu. Worse lah. Jadi kita kena rule out kanser dulu. Jadi kalau kita cuba periksa dan kita dapati ianya bukan kanser, alhamdulillah. Ianya hanya buasir, alhamdulillah. Sebab buasir ni dia
boleh dikatakan dia tidak membunuh lah, tidak memudaratkan. Oh, baik. Kena ya dapatkan pengesahan lanjut doktor jugalah ya selepas kalau berlaku seperti yang diceritakan tadi. Betul. Kita ada satu soalan sebelum kita berehat dan jawapannya mungkin lepas rehat lah. Kan daripada Encik Halim kita dengarkan. Macam yang kebanyakan majoriti gejala yang doktor sebut tu memang berlaku pada saya. Cuma saya nak tanya macam mana actually kita nak kurangkan dia punya gejala-gejala tu selain daripada dapatkan rawatan. Oh, kita nak kurangkan gejala tu kejap lagi kita dengar jawapan insya-Allah. Kita nak berehat seketika terus akan kesetiaan anda bersama kami untuk segmen kesihatan bersama yang berbahagia Datuk Dr. Ismail Sagap, pakar pembedahan kolorektal dan merangkap pengarah perubatan Pusat Pakar UKM di Warna Pagi IKIM FM pilihan utama anda. IKIM FM utama anda. IKIM FM pilihan utama anda. IKIM FM pilihan utama anda. IKIM FM pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rizal Masri. Bercerita tentang adab ni, saya pernah mendengar pesanan seorang ulama, al-adab qabla al-ilm, bahawa adab itu sebelum ilmu. Jadi ibu bapa, kawan-kawan, guru-guru sekaliannya, ajarlah anak-anak kita tentang adab. Sebab tanpa adab, ilmu itu tidak berguna sama sekali. Bagaimana juga digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Maka di mana digambarkan cantiknya pribadi Rasulullah itu, adab baginda sangat-sangat cantik sekali. Jadi siapa lagi yang perlu kita tiru melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang dah dewasa ni pun digalakkan mengamalkan jus rumah hidayah. Bukan kanak-kanak aja yang nak cergas dan bertenaga. Kita orang dewasa ni pun perlukan daya ingatan yang kuat supaya jauh dari masalah pelupa dan mata pun terasa segar. Kita ni bila dah berumur, fizikal dan tenaga sudah pastinya tak macam orang muda. Tapi jus rumah hidayah ni boleh membantu meningkatkan tenaga. Taklah kita merasa letih, lesu. Setakat nak bercucuk tanam 2-3 batas sehari tu memang gagah badan lah. Apabila kita mengamalkan jus rumah hidayah ni, bukan setakat orang yang berusia, yang muda pun boleh amalkan jus rumah hidayah ni. Kulit akan merasa segar dan bermaya kerana perjalanan darah berjalan dengan baik seluruh badan. Badan akan merasa ringan, angin dalam badan pun habis semua keluar. Jus kurma hidayah juga membantu meningkatkan metabolisme badan. Jus kurma hidayah turut sesuai untuk ibu hamil dan membekalkan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan. Bila ibu dah cukup khasiat, anak yang lahir pun akan kurang masalah dan membantu bayi membesar dengan sihat. Itulah, Mak Teh cakap banyak-banyak pun tak guna. Yang penting, amalkan dulu jus kurma hidayah ni. Barulah anak-anak, cucu-cucu dapat rasa kesannya. Jus kurma hidayah, jus serbaguna yang sangat bagus diamalkan untuk seisi keluarga. Itu yang Mak Teh nak tekankan tu. Dapatkan jus kurma hidayah keluaran Serai Mas Herb Trading di toko-toko jamu yang berdekatan atau hubungi 012-784-8364 012-784-8364. Kita jumpa lagi tau. IKIM FM Kuala Terengganu 100.2. IKIM FM pilihan utama anda 95 minit pagi. Warna Pagi diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. Kurbani merentasi sempadan laksanakan ibadah korban anda tahun ini bersama Islamic Relief Malaysia bermula RM350. Korban anda merentasi sempadan 33 buah negara termasuk Syria, Afrika dan Malaysia. Korban anda harapan mereka hubungi 03-8926-3434 atau layari islamic-relief.org.my untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Alhamdulillah 9.05 minit pagi dan perbincangan kita diteruskan lagi untuk segmen kesihatan berkenaan dengan kanser kolon. Wah, hari ni tamu kita Datuk Ismail macam-macam soalan yang nak dijawab oleh Datuk ni. Termasuk ada yang tanya, kalau makan podeh ada tak risiko kanser kolon tu? Suka makan pedas lah ni. Saya rasa dan sepanjang pengetahuan saya jawapannya tidaklah. Jawapannya tidak. Makan pedas ni mungkin akan mengakibatkan kita cerit lah. Jadi sama ada dia ada link ataupun ada risiko untuk dapat kanser tu, jawapan yang ringkasnya saya rasa tidak. Tidak, jawapannya tidak. InsyaAllah. Dari sahabat kita Cik Halim. Encik Halim tadi tu.
Apa yang dia tanya tadi? Okay. Dia ada gejala. Oh ya, gejala. Dia ada gejala. Macam mana nak kurangkan gejala? Nah, kita semua fahamlah, menurut kefahaman kita, gejala ni adalah sesuatu yang tidak normal. Bukan normal. Bukan normal lah. Maknanya symptoms bukan sesuatu yang normal lah. Kalau kita kata kita sihat, kita tak ada symptoms lah. Jadi kalau Cik Halim ni dia ada gejala, kena cari punca. Apa punca gejala tu? Kalau punca dia makan sesuatu semalam, elakkanlah makan benda yang sama. Atau dia makan kemarin ke menyebabkan dia sembelit, elakkanlah benda tu. Tapi kalau symptoms tu berterusan dan punca tak tahu, jawapan dia pergilah jumpa doktor dan buat pemeriksaan untuk kesan kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya. Contohnya infection kepada kolon, ataupun kanser kolon, colorectal cancer, ataupun masalah hormon dan sebagainya. Jadi bila dah jumpa punca tu, kita pergi kepada rawatan lah. Jadi dengan cara tu aja yang akan mengurangkan gejala dia. Kalau lah ada antara kita yang dengar pagi ni, Datuk, dia rasa macam ni kena jaga ni usus kita, jaga makanan tu, insya-Allah alhamdulillah mungkin ramai dah sedar nak jaga kolon ataupun usus besar. Ada yang buat colon cleansing ataupun pembersihan kolon, treatment, jumpa doktor buat colon cleansing, pergi mana-mana klinik boleh. Ada yang ditawarkan pula. Semudah itu ke, Datuk? Untuk bersihkan. Untuk bersihkan kolon untuk tujuan apa tu? Saja. Sebab takut kalau kotor rosak nanti kan, takut risiko kanser. Macam tu. Kononnya lebih sihat mungkin. Maknanya kata, kalau yang saya fahamkan yang macam Pian cakap, kita buat cleansing ni jadi kolon kita jadi lebih bersih. Jadi kita kurangkan risiko dapat kanser gitu. Tak ada pula dalam ilmu saya dia begitu rupa. Tapi colon cleansing ni kita tidak menggalakkan orang buat untuk tujuan itu. Kalau you ada sembelit contohnya, tidak elok untuk simpan najis tu lama-lama sangat. Jadi you perlu bersihkan, dan itu adalah salah satu strategi treatment kita. Kita memang kerap buat colon cleansing atau bowel cleansing ni, terutama sekali apabila kita nak melakukan endoskopi kepada pesakit. Kita ambil peluang yang kolon tu dah bersih, kita masukkan skop untuk lihat dalam. Kalau kita masukkan skop, kita nampak najis saja, maknanya colon cleansing tu tidak menjadilah. Jadi kita akan suruh dia clean lagi. Clean lagi untuk tujuan kita, supaya kita jelas nampak apa ketumbuhan ke, ataupun kudis ke, ataupun salur darah yang tidak normal ke dalam bowel tu. Itu tujuan kita buat colon cleansing ni. Tapi yang kata nak buat colon cleansing ni untuk supaya bersih dan mengurangkan risiko ni, saya kurang arif lah bab tu. Jadi saya tidak menggalakkan lah. Sepanjang pengetahuan saya, yang saya ada sekarang ni, saya tidak menggalakkan kalau itu tujuan dia. Saja-saja je nak ni. Okey Datuk, sebenarnya kita ada banyak pemanggil, lampu pun tak berhenti berkedip-kedip. Kita nak raikan juga ni Nur Azim dari Kuching, kita dengarkan. Soalan saya adalah macam ni. Kan normally biasa kan kita buat blood test, yearly blood test. Dan katalah kita masa buat blood test tu, kita ada selalu buat CA marker test tu, CEA lah. Betul. Katalah reading dia tu within tolerance lah, di bawah normal. Adakah seseorang itu dia kena, kalau adakah itu boleh dikatakan usus dia sihat, ataupun dia masih juga nak kena buat screening test? Itu dia. Okey, carcinoembryonic antigen atau yang disebutkan Cik Halim tadi adalah salah satu tumor marker yang kita periksa untuk melihat kalau ada tanda-tanda colorectal cancer. Spesifik ke situ? Itu salah satu daripada, tapi tumor marker sini dia tidak spesifik. Yang ini dia tidak spesifik kepada colorectal cancer. Jadi kita kalau secara screeningnya kita dapati dia melebihi daripada aras 5.
contohnya, kita kena buat kolonoskopi ataupun endoskopi selepas itu. Tapi kalau dia bawah daripada normal, yang bab kolonoskopi atau endoskopi itu adalah optional. Kita boleh katakan yang besar kemungkinan dia tidak ada apa-apa dalam kolon dia. Kalau dia bawah normal. Bawah normal. Jadi maknanya tumor markers yang itu, CEA itu, dia tidak spesifik. Kalau dia tinggi, maka it is indicated untuk buat endoskopi. Untuk buat kolonoskopi. Di samping pemeriksaan yang lain, seperti ultrasound of the abdomen, ataupun buat CT scan, sebab CEA ni tinggi. Jadi dia bukan spesifik untuk colorectal cancer saja. Dia juga boleh tinggi nilai dia tu, tinggi paras bacaan dia dalam lung cancer, dalam masalah gallbladder, dalam masalah orang yang merokok pun dia boleh tinggi. Ada juga. Potensinya. Tapi kalau keputusannya adalah normal, maka yang pemeriksaan yang lain tu adalah optional lah. Baik. Kita ambil satu lagi boleh? Pencerahan boleh? Daripada Cikgu Muhammad. Cikgu silakan. Cikgu Muhammad dari Shah Alam. Soalan saya berhubung dengan apa penerangan yang diberi oleh doktor ni tadi. Dalam kes kanser yang berlaku dalam keluarga kami, kenapa pihak hospital semasa bermula penyakit ni dan dikesan, dia mengarahkan kita dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sampai ke hujungnya, bila pesakit ni dah sampai tahap yang meruncing, dia kata cuba mencari alternative medicine. Tapi sebelum daripada tu dia macam ugut lah. Kalau dia tak berubat dengan cara hospital ni, kalau jadi apa-apa, dia kata dia tak nak bertanggungjawab. Itu soalan saya pertama. Yang kedua, adakah doktor-doktor hari ni lebih kepada package apa tu perubatan untuk keuntungan, ataupun betul-betul profesional sebagai doktor yang nak menolong masyarakat? Baik, itu dia. Sebab banyak sangat kabar-kabar angin macam tu kan. Mungkin ini yang dilalui sendiri Cikgu Muhammad. Mungkin Datuk boleh bagi pencerahan sikit lah. Pada soalan yang pertama tu, apabila telah didiagnose kanser, maka langkah kedua ialah kita akan stagekan. Baik. Kita akan stagekan, dan dia seperti mana yang kita maklum, dalam kanser ni dia ada stage 1, 2, 3 dan 4. Jadi untuk memudahkan kefahaman kita, stage 4 tu kadang-kadang kita dapati kita dah terlewat untuk merawat. Kita dah terlewat untuk merawat. Jadi rata-rata kanser ni, kalau stage 1, 2 dan 3 tu, kita akan actively atau aggressively rawat. Kerana ia memberi kesan positif kepada well-being pesakit. Maknanya pesakit boleh hidup lebih lama, kanser boleh dihilangkan daripada dia, dan gejala akan hilang daripada dia. Jadi dia membantu. Jadi yang menjadi masalah besar ni kalau dah stage 4. Kalau dah stage 4, ada setengah kanser seperti colorectal cancer ni masih boleh dirawat lagi. Masih boleh dirawat lagi. Surgery, kemoterapi, radioterapi dan sebagainya. Rawatan setempat di tempat-tempat yang dah mengalami rebakan. Walaupun pada tahap 4 tu. Jadi dia telah menjadi standard. Walaupun stage 4, kita tidak berputus asa untuk merawat. Kita tidak berputus asa untuk merawat. Tetapi ada mungkin, saya boleh katakan kalau nak dipercentagekan, mungkin dalam 10% of case memang sudah hilang daya, dah habislah daya usaha kita. Jadi mungkin ketika itu kita we have to accept and we have to be rational about it. Sebab bukan kita give up. Kita tahu yang ini di tahap terakhir. Di tahap terakhir. Jadi mungkin yang dimaksudkan tadi itu, kanser tu dah tahap itu, baru kita kata
pergilah buat boleh cuba rawatan. Tentang soalan yang kedua tu, saya adalah amat malang kalau rawatan profesional yang kita offer kepada rakyat ni atau population kita adalah semata-mata untuk kepentingan keuangan kita, ekonomi kita. Kami golongan profesion perubatan ini tidak pernah terlintaslah di hati sanubari kami atau tidak pernah diajar oleh guru-guru kita untuk berbuat demikian. Kita yang pertama sekali kita merawat ni ialah kerana Allah. Betul. Kemudian adalah untuk ke arah kebaikan pesakit. Dan itu ada dalam diri sepatutnya. Diri semua doktor-doktor yang merawat. Jadi kalau ada kata-kata yang mengatakan untuk keuntungan, untuk keuangan, saya harap fenomena tu tidaklah menjadi lebih teruk lagi lah. Tapi memang kita tidak diajar untuk berbuat demikian. Ini bercerita tentang life saving, menyelamatkan nyawa, Datuk ya. Dan dalam masa yang sama, doktor-doktor akan cuba yang terbaik insya-Allah untuk menyelamatkan nyawa. Kita nak berehat sekejap. Pesanan lanjut kejap lagi nak tanya Datuk macam mana agaknya, mungkin apa yang perlu kita semua lakukan untuk kalau boleh tips-tips untuk mengelakkan kanser kolon ini. Betul tu Pia. Berehat seketika, terus bersama kami di Warna Pagi. IKIM FM, pilihan utama anda. Awak dari mana ni? Shopping sakan nampak? Dari Telekong Siti Khadijah. Belikan telekong untuk makcik. Dia nak ke Tanah Suci. Banyaknya. Ada orang kirim. Kami sekeluarga pun cadangnya nak tunaikan umrah tahun ni. Alang-alang dah ke sana, belilah sekali. Wah, cantiknya Telekong Siti Khadijah ni. Kainnya lembut dan berkualiti. Patutlah ramai yang suka. Betul tu. Sangat selesa dan sesuai untuk bersolat setiap hari. Telekong Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Seronoknya dapat banyak duit raya tahun ni. Duit raya tu nanti kita simpan dalam ASB, okey? Abah tambahlah lagi. Kakak memang nak simpan dalam ASB. Nanti kakak boleh guna untuk sambung belajar. Kakak nak jadi doktor lah, Abah. Beres. Mulakan tabung pendidikan anak-anak dengan ASB seawal usia 6 bulan. Layari asnb.com.my untuk info lanjut dan prospektus induk 30 Jun 2017 di daftar PSC. ASNB, pilihan pelabur bijak. Impikan pengalaman belajar atau bekerja di luar negara? UK, Perancis, malah Korea? Jom bersama Universiti Kuala Lumpur di 12 kampus kami di seluruh Malaysia. Pilihan lebih dari 100 universiti dan rakan industri di seluruh dunia dengan program Mobility Uni KL. Kami menawarkan bantuan beasiswa, pinjaman pelajaran dan geran. Layari unikl.edu.my sekarang. Where knowledge is applied and dreams realised. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Warna Pagi IKIM FM. Alhamdulillah, pagi-pagi macam ni kita elok juga dapat satu info ataupun satu ilmu. Tambah-tambah hari ini juga tentang kesihatan. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Ismail Sagap, pengarah perubatan Pusat Pakar UKM dan pakar pembedahan kolorektal. Datuk, ada yang bertanya, makanan-makanan kita yang ada pewarna tiruan, perasa tiruan, wan yang lain tu, adakah itu juga penyumbang kepada kanser kolon? Ya. Secara umumnya pewarna-pewarna ni tak elok lah untuk kita, ya. Tapi adakah dia menyumbang kepada colorectal cancer, belum saya ketahui lagi. Secara langsung tu mungkin secara langsung tu tidaklah. Jadi apakah nasihat Datuk pada kita semua supaya dapat kita sama-sama elakkan colorectal cancer ni? Sebenarnya langkah-langkah mengelak atau pencegahan ni banyak dipelopori oleh kerajaan. Kerajaan kita melalui kempen education kepada rakyat, kita buat banyak usaha lah. Terlalu banyak untuk disebutkan di sini. Dengan ceramah lah, dengan poster lah, dengan advertisement lah dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan kerajaan juga, saya kira mungkin telah atau sedang membelanjakan banyak wang ke arah screening. Kita panggil itu population screening. Maknanya orang-orang yang sihat ni, kita test dia punya najis, kita cek ada kanser tak. Itu banyak nak pakai duit tu. Jadi sedang ada usaha yang saya ketahui, yang saya tahulah, untuk sebab as a matter of fact, yang diambil oleh kerajaan untuk buat screening
to our society. Jadi screening ni dikatakan dapat mengesan kalau ada kanser awal dan semua kanser yang awal tu 95% boleh dirawat. Itu yang keduanya. Dan bagi kita pula, peranan kita ni kenalah ambil bahagian sikit untuk mencegah ni. Kalau tadi saya katakan janganlah keterlaluan betul. Makan western food ni kan. Janganlah keterlaluan. Ikut Jangan pula, pagi burger, tengah hari sate, lepas tu chicken chop dan sebagainya kan. Bersederhanalah. Dari segi pemakanan kita dah tahu sekarang benda-benda tu tidak elok untuk kesihatan kita. Mungkin bukan untuk colorectal saja, colorectal cancer saja, mungkin untuk penyakit-penyakit yang lain juga. Yang keempat, kita galakkanlah diri kita kepada ke arah makan ulam-ulaman yang sihat. Yang dulu nenek moyang kita duduk praktik kan. Kan tak tahulah orang-orang sekarang ni sama ada dia malas ke ataupun dia dah banyak wang, dia boleh beli benda yang lebih mahal, lebih mahal dan lebih enak, lebih sedap, western diet dikatakan tu kan. Jadi kita mungkin kita sederhanalah bab-bab tu. Kalau seminggu sekali bolehlah McDonald ke makanan segera lah. Tapi amalkan yang setiap harinya adalah yang ulam-ulam ni. Datuk sendiri favourite Datuk apa? Ya, saya makan. Ulam-ulam. Saya kuat makan sayur ni. Saya kuat makan sayur ni sampai saya boleh tegur you kalau you tak makan sayur. Baik, alhamdulillah saya biasa makan sayur. Okey Datuk. Masyarakat Malaysia semuanya boleh dikatakan ada laman sosial dan di situ boleh juga dapat info. Maksudnya tak ada masalah lah untuk info, ilmu. Kemudian dari sudut kemampuan pula ramai yang mampu. Cumanya satu yang menjadi benteng ataupun tembok ialah rasa malu nak pergi buat screening. Tambah-tambah melibatkan bowel, anggota perkumpulan kita Datuk. Tubuh. Nasihat Datuk. Iaitu ni Hadari itu memang satu fakta yang kita tak boleh nak nafikan lagi. Betul. Bab mengendalikan masalah-masalah usus ni, ada satu fenomena especially di kalangan orang-orang kita lah. Betul. Yang malu. Terutamanya kalau doktornya laki-laki nak periksa usus perempuan atau sebaliknya lah. Malu. Jadi kita ni ialah memanglah malu tu sebahagian daripada iman Tapi jangan tak kena tempat. Malu bertempat. Malu tu biarlah bertempat. Kalau dah datang hospital, dah kuatkan semangat untuk datang hospital, tak payahlah bawa elemen malu tu. Tak payah bawa elemen malu tu. Kalau dah datang ke hospital tu, doktor tak periksa sekarang, kata doktor ambil mudah. Jadi kita anggap begini, kita dah datang ke hospital, doktor mesti periksa. Periksalah apa pun. Dan periksalah apa pun mengikut batas-batas yang dibenarkan. Betul. Kan? Jadi tak usahlah itu nama dia malu tak bertempat lah tu bagi saya kan. Dah datang tempat dia, datang hospital tu, tapi malunya tak bertempat. Malunya tak bertempat. Dan untuk pemeriksaan usus, kita dalam salah satu pemeriksaan yang amat penting dan diajar kepada doktor-doktor ataupun bakal-bakal doktor kita ialah pemeriksaan dubur. Dan doktor akan memasukkan jari atau alat-alat tertentu melalui dubur. Yang bab tu yang dia rasa malu. Sensitif dan sebagainya. Jadi tidak ada, tak perlulah benda tu. Doktor akan dengan secara konsisten doktor akan minta kebenaran dan akan explain apa yang dia nak buat. Jadi contohnya macam saya kalau ada orang tua minta maaf makcik, kita minta maaf dulu, saya perlu periksa ni dubur ni. Jadi saya akan masukkan jari dulu, kemudian saya akan tengok pakai lampu dan sebagainya. Jadi kita minta kebenaran, consent dia dulu. Jadi kalau dia once dia consent aja, kita buatlah kerja kita. Baik. Itu dia cerita dia. Untuk kesihatan dan kebaikan juga. InsyaAllah baik. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Ismail Sagap, pakar pembedahan kolorektal, merangkap pengarah perubatan Pusat Pakar UKM. Terima kasih Datuk. Jumpa lagi nanti insyaAllah. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang dikongsikan. Banyak sangat hari ini. Cik Hassan Basri, Pegawai Perhubungan Pusat Pakar UKM, Datuk Munajat Jasman
yang ambil panggilan, Ambil Puan panggilan. Maslina alias penerbit kita, dan semua yang dengar pagi ni dan tonton secara langsung juga di Facebook IKIM FM. Jumpa lagi Datuk, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita hari ini yang sangat bermanfaat untuk segmen kesihatan. Pian, kita kena jaga kesihatan kita kan, Pian? InsyaAllah. Kita suka makan sayur macam Datuk suka tadi, insyaAllah. Baik, kita berehat seketika. Hebahan akan kembali seketika nanti. Terus bersama kami di Warna Pagi IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM. Biar darah jadi baja, biar tulangku menjadi tonggaknya. Islam tetap di puncak, biar imanku terus melonjak. Aku tega, aku rela, sekalipun aku dihanya. Burung hijau terbang, rohku tenang melayang. Syurga Firdausi menungguku datang. Bidadari pun tersenyum, merindu tumbuh harum. Di saat cinta menekanku bercantum. Bagiku tak kembali kerana memburu nikmat syurgawi. Itulah yang hakiki, itu yang abadi, dan ku tidak mati, bahkan hidup dengan rezeki ilahi.
Lama tak jumpa. Makin bertenaga. Cantik berseri lagi. Apa tipsnya? Aku amalkan susu kambing Tok Ali setiap hari. Produk susu kambing Tok Ali ni dah 9 tahun di pasaran. Meningkatkan metabolisme badan, mengimbangi kadar kolesterol dan pelbagai khasiat lain. Mestinya aku tunjuk website Dima, www.csm2u.com.my. Berbagai variasi rasa ada. Asli, coklat, madu, kurma. Info terbaru produk susu kambing Tok Ali, senarai outlet, semua lengkap ni ha. Ada produk berasaskan kopi lagi. Dial 019-229-3025. Jangan lupa 019-229-3025. Cik, kamu dah boleh belah untuk raya? Dah, siap saya belikan untuk mak dan ayah sekali. Wah, kayanya. Saya guna kad kredit iBank Rakyat lah. Lebih banyak saya belanja, lagi banyak dapat pulangan tunai. Oh ya ke? Kalau gitu belikan untuk Liza sekali lah. Ha? Siapa perlu kami bantu? Mohonlah kad kredit I dan kad debit iBank Rakyat melalui kempen Ceria Beraya dan berpeluang memenangi hadiah lebih daripada RM280,000. Layari www.bankrakyat.com.my. Takluk Terma Bank Rakyat, bank pilihan anda. Kami warga kerja Grand Blue Wave Hotel Shah Alam mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri minal aidin wal faizin. Maaf zahir dan batin buat para muslimin dan muslimat. Grand Blue Wave Hotel Shah Alam, hotel bertaraf 5 bintang yang pertama di Malaysia, berstatus mesra halal, diiktiraf oleh Crescent Rating dan mematuhi Hotel Operasi Islamic Quality Standard IQS oleh Universal Standard Center. Grand Blue Wave Hotel Shah Alam menyediakan pakej istimewa penginapan, pakej mesyuarat dan hidangan berkonsepkan menu antarabangsa di restoran Royal Songket, menu Cina di restoran Tang Yuen dan menu Jepun di restoran Agehan, diiktiraf 100% halal dari JAKIM. Layari Facebook Grand Blue Wave atau hubungi 03 5511 8811 untuk mengetahui pelbagai promosi menarik yang disediakan. Pada kita, derita itu pada gagalnya peperiksaan, laparnya perut pada makanan, putusnya cinta pada kekasih pujaan, jauhnya ibu ayah dari dakapan, juga habisnya duit dalam bekalan. Pada mereka, derita itu apabila rumah kediaman digesel truk, harta benda serba-serbi dirompak, maruah keluarga dipijak-pijak, anak isteri dicincang oleh manusia tak berotak, tanah air Islam diinjak-injak. Irama kita, suara lagu yang mendayu-dayu. Irama mereka, buldozer yang menghiasi setiap pagi, ketulan batu yang dicampak ke muka Yahudi, bom yang tak pernah sunyi berbunyi. Sungguh